Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak yang baik lagi cerdik, salam ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan dan salam SMK Seri Ampangan Nama Muji Julang. Alhamdulillah, anak-anak, akhirnya anak-anak akan kembali ke sekolah pada 4 Oktober 2021 bersamaan hari Isnin yang akan datang. Jadi sebelum anak-anak kembali ke sekolah, cikgu ada beberapa perkara yang ingin disampaikan kepada anak-anak sebagai persediaan untuk masuk semula ke sekolah. Jadi cikgu haraplah anak-anak memberi perhatian atas peringatan yang cikgu ingin sampaikan. Pertama, cikgu ingin ucapkan selamat kembali ke sekolah pada 4 Oktober kepada semua murid-murid tingkatan 5 yang berjumlah seramai 191 orang, di mana kamu akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Cikgu pasti anak-anak telah tahu anak-anak berada di kumpulan yang mana dan cikgu lihat dalam WhatsApp group kelas sudah ada nama kumpulan anak-anak, sama ada nama anak-anak dalam kumpulan A ataupun dalam kumpulan B. Jadi apabila anak-anak ke sekolah, perkara yang kedua yang perlu anak-anak lakukan ialah patuhi SOP COVID-19. Saya rasa, cikgu rasalah anak-anak dah biasa dengan SOP COVID-19. Pertama, pakai mask. Pakai mask ke sekolah, kalau boleh double mask. Kalau you nak pakai pelitup, lagi satu pelitup yang plastik tu pun dibenarkan. Jadi kita memang menggalakkan pelajar-pelajar untuk pakai double mask ke sekolah. Kemudian bawa sendiri hand sanitizer ke sekolah, walaupun pihak sekolah ada menyediakan hand sanitizer di kelas-kelas ataupun daripada guru-guru yang mengajar anak-anak, tapi lebih baik jika anak-anak mempunyai hand sanitizer anak-anak sendiri, kerap gunakan hand sanitizer. Kemudian seperti selalu ikut pergerakan sehala, mengikut anak panah yang telah disediakan di kawasan sekolah. Kemudian kerap cuci tangan. Bila anak-anak masuk kali ini ke sekolah, kita ada tambahan sebanyak 20 unit lagi sinki tangan. Sinki cuci tangan ada 20 unit lagi. Jadi anak-anak boleh mencuci tangan di sinki-sinki yang disediakan. Jadi semua blok dah ada sinki mencuci tangan. Okey. Kemudian patuhi peraturan sekolah. Sangat-sangat penting anak-anak mematuhi peraturan sekolah. Sebab dengan disiplin yang baik, anak-anak akan dapat belajar dengan baik. Kalau anak-anak tidak mematuhi disiplin sekolah, anak-anak akan ditegur oleh guru-guru, oleh guru disiplin. Jadi ini akan menyebabkan emosi anak-anak terganggu. Jadi cikgu harap anak-anak mematuhi peraturan sekolah. Pertama sekali, patuhi saringan di pintu masuk utama. Pastikan anak-anak mempunyai suhu badan yang normal, iaitu 36.7 darjah Celsius. Jika anak-anak bergejala demam, anak-anak tidak perlu ke sekolah. Duduk di rumah sehingga anak-anak sihat, tetapi beritahu guru kelas anak-anak. Kemudian pakai pakaian sekolah. Jika pakaian sekolah anak-anak telah ketat, tidak boleh pakai, anak-anak dibenarkan memakai pakaian sukan yang lengkap. Jadi pihak koperasi bermurah hati untuk membuat lelongan baju t-shirt sekolah. Jadi anak-anak boleh dapatkannya di koperasi. Jadi sila berpakaian kemas dan bersih. Jadi tentang rambut pula anak-anak, kedai gunting rambut telah pun dibuka. Jadi patuhi cara guntingan rambut yang betul. Jangan bahagian bawah anak-anak potong pendek, tetapi bahagian atas sangat tebal.
ya. Kita tak nak anak-anak ke sekolah dengan trend rambut berfashion, ya, sebab anak-anak adalah seorang pelajar, ya. Tak lama lagi anak-anak bersekolah, lepas tu nak berfashion lah, ya. Beri masa 6 bulan persekolahan ini untuk betul-betul memantapkan pembelajaran anak-anak di sekolah tanpa apa-apa gangguan, ya. Jadi sila patuhi, ya, peraturan sekolah yang ditetapkan. Okey. Kemudian untuk kasut, begitu juga, ya, boleh dibenarkan berkasut sukan, tetapi seperti yang kita telah beritahu anak pada awal tahun persekolahan, mestilah kasut sukan yang berwarna hitam dan berjalur putih, ya. Okey. Kemudian waktu persekolahan, sekolah akan bermula pada pukul 7.30 pagi dan akan berakhir pada pukul 1.30 tengah hari, ya. Jadi sila patuhi waktu hadir ke sekolah, iaitu kamu perlu hadir selewat-lewatnya 7.20 pagi, ya, sebab 7.20 pagi perhimpunan sudah pun bermula. Jadi hari pertama persekolahan, ya, bermula 7.20 pagi, kita akan buat bacaan Yasin, ya. Jadi masa tu anak-anak telah pun berada di kelas masing-masing. Sila bawa surah Yasin anak-anak sendiri, ya. Okey, kemudian tentang kantin, masih seperti peraturan terdahulu, iaitu anak-anak beli makanan di kantin, kemudian makan di kelas, ya. Selepas makan, buang makanan tersebut, sampah sarat tersebut ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Anak-anak akan dibekalkan satu meja dan satu kursi khas untuk anak-anak yang telah dilabelkan oleh guru-guru kelas, ya. Jadi gunakan meja dan kursi anak-anak sahaja. Jangan duduk di tempat rakan anak-anak, ya, sebab keadaan sekarang COVID-19 varian baru, ya, kita tak tahu, ya. Kita tak tahu bila-bila masa saja mungkin kita akan menjadi seorang mangsa COVID-19. Jadi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Semua orang kena patuhi SOP COVID-19 dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian surau, begitu juga penggunaan surau. Anak-anak boleh bersolat di surau tetapi patuhi jarak, ya, bila bersembahyang, okey. Dan patuhilah peraturan apabila berada di surau, ya. Untuk kelas PJK, ya, kita dibenarkan untuk menjalankan kelas PJK. Jadi sentiasa bersedia dengan pakaian sukan jika anak-anak ada kelas PJK. Untuk persediaan pembelajaran, sila pastikan anak-anak membawa buku teks ke sekolah, buku latihan, kerja khusus, alat tulis seperti yang telah dinyatakan oleh guru-guru mata pelajaran anak-anak. Ya, jangan ke sekolah dengan beg kosong. Sepatutnya, ya, pada bulan 10 ini anak-anak telah pun menghabiskan dokumen standard kurikulum, ya, dan kita bila berada di sekolah, ya, guru-guru akan mula mengulang kaji pelajaran bersama-sama dengan anak-anak kerana pada 18 Oktober anak-anak akan mula menduduki peperiksaan percubaan SPM. Jadi bersedia, ya. Okey. Seterusnya, bagi kumpulan anak-anak, sama ada anak-anak berada di kumpulan A atau kumpulan B, bermula 4 hari bulan Oktober, ya, anak-anak yang berada di kumpulan A, kita panggil minggu pertama, akan hadir ke sekolah secara bersemuka. Manakala kumpulan B akan berada di rumah, tetapi anak-anak akan dibekalkan dengan bahan pembelajaran untuk melakukan PDPR di rumah, ya. Bukan tak belajar, tetapi anak-anak belajar secara sendiri dengan menggunakan lembaran kerja ataupun modul yang telah diberi oleh guru-guru mata pelajaran, ya. Dan kemudian pada minggu kedua kumpulan B akan bersemuka dan kumpulan A akan PDPR di rumah.
dan minggu ketiga kumpulan A akan bersemuka dan kumpulan B akan PDPR di rumah dan seterusnya. Ya, jadi kita biasakan dengan norma baharu pembelajaran di sekolah. Ya, jadi cikgu rasa itu sahaja maklumat yang perlu cikgu sampaikan kepada anak-anak. Ya, jadi 2 hari ini, Sabtu dan Ahad, sila buat persediaan, sila kumpulkan bahan-bahan pembelajaran anak-anak, buku teks, ya, susun baik-baik, ya, di satu tempat, ya, dan bersedia untuk hadir ke sekolah, ya, dengan hati yang gembira, ya, dengan niat untuk belajar bersungguh-sungguh. Ya, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.